Tentang ibadah akikah pelindung anak, itulah topik perbincangan kita. Saksikan bingkisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang di tempat untuk kita sembelih unta, lembu pada kambing pada dan sebagainya. Jadi bagi kita yang ingin korban akikah dam di Mekah, pastikan anda bersama dengan kita untuk kita bantu yang terbaik untuk anda, insya-Allah taala. Ini adalah unta tadi yang sudah dipotong. Kita akan bagikan benda ni di tempat kawasan orang fakir miskin yang berada di Mekah sebenarnya. Ramai yang tak tahu di Mekah ni banyak fakir miskin. Jadi kita akan bagikan kepada beberapa jumlah plastik. Setiap orang dibeli 3 kilo. Dan plastik ni akan diberikan kepada jemaah-jemaah yang memerlukan, insya-Allah taala. Ibadah akikah ini memberikan memori yang manis buat saya. Saya ingat lagi tiga anak saya. Anak ketiga saya selepas ibadah akikah, saya tahnikkan juga sendiri. Jadi dalam kita menjalani ibadah akikah tu, kita kadang-kadang terlepas pandang atau kita tidak cakna akan bagaimana pentingnya ibadah akikah ini sebagai pelindung anak-anak. Jadi untuk kita kupaskan lagi topik ini, kita bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Wakil Mursyid Al-Haramain Travels and Tours. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas. Wah, berpakaian purple, Datuk, ungu, cantik berseri begitu. Kita mulakan dengan perkongsian Ustaz. Kenapa ibadah akikah ni dikaitkan dengan perlindungan anak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Terima kasih saudara Nazruddin Habibur Rahman dan para penonton Malaysia hari ini yang kita hormati sekalian. Pertama sekali, anak ini dia adalah nikmat yang tak semua orang dapat. Berapa ramai orang yang keluar belanja besar untuk dapatkan anak menggunakan sains, teknologi dan berbagai-bagai. Jadi manifestasi kesyukuran dapat anak ditunjukkan melalui sedekah yang dalam disiplin kita dipanggil akikah. Jadi selain daripada manifestasi kesyukuran, akikah ni juga dia boleh melindungi anak kita daripada sebarang mudarat dan juga kemungkaran. Sabit dengan satu hadis, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi berpesan, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih tusbahu yauma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Tiap-tiap anak itu akan dipelihara daripada mudarat dengan akikahnya. Maka sembelihlah haiwan pada hari ketujuh, cukur kepalanya dan berikan nama. Ini hadis Abu Daud. Jadi, ayuh lakukanlah ibadah akikah untuk anak anda bersama dengan kami di Masjid Al-Haramain. Daripada hadisnya Ustaz. Terima kasih dengan perkongsian Ustaz pada setakat ini. Jadi di sana kita dapat nyatakan kepentingan ibadah akikah ni. Adakah Ustaz ingin menambah? Baik. Akikah ini dia sama macam geran kereta. Maksud saya begini, kita pakai kereta tapi geran masih lagi dipegang oleh bank ataupun oleh finance. Jadi anak pun sama, dia tidak jadi milik sempurna kita. Pemilikan tak ada geran selagi belum diakikahkan. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa akikah ni dia sunat muakkad, sangat dituntut untuk jadi pemilikan sempurna kepada kita. Dan Ibnu Al-Qayyim pula menegaskan bahawa ibadah akikah ni penting sebab dia boleh melindungi anak kita daripada gangguan benda-benda kita tak nampak. Contohnya jin, syaitan. Anak-anak dia ada gangguan, dia panggil Ummus Sibyan, yang selalu mengacau anak-anak. Sebab itu Salman bin Amir Ad-Dhabi dia mengatakan, Nabi pernah sebut, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Anak ini dia ada akikah dia. Maka alilkan darah haiwan untuk anak itu dan dia boleh menyingkirkan bahaya daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita nak huraikan kepentingan akikah ini, masa kita begitu terhad. Jadi untuk lebih mudah, segera hubungi Mursyid Al-Haramain untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan fadilat dan urusan akikah ini. Terima kasih Ustaz. Sunat muakkad ya sebenarnya akikah ini, alhamdulillah. Jadi membawa banyak barakah kepada mereka yang menjalankan ibadah ini. Jadi apakah syarat atau kadar akikah menurut syarak ya Ustaz? Baik, pertama sekali untuk anak laki-laki dan anak perempuan dia ada perbezaan jumlah haiwannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Nabi perintahkan kami sembelih akikah untuk anak laki 2 ekor kambing.
Dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ni hadis riwayat At-Tirmizi. Cuma isu sekarang umur berapa nak buat? Kita galakkan kepada ibu bapa untuk buat dalam tempoh 7 hari, within 7 days. Tapi kalau tak mampu buat akikah dalam tempoh 7 hari, boleh saja dibuat dalam tempoh 14 hari. Dan boleh sampai umur 21 hari. Kalau tak boleh juga, maka sunat juga dibuat sehingga anak itu capai umur dewasa ataupun baligh. Dan kalau dah baligh, mungkin baru pagi ni ada kesedaran, maka disunatkan anak itu laksanakan sendiri akikah bagi dirinya sendiri. Jadi bagi para penonton yang dah dewasa, kalau ada mak ayah, tanya dengan mak ayah, tanya adik-beradik, aku kecil dulu ada buat akikah ke tidak? Kalau tak ada, itu geran belum dapat lagi tu. Maka boleh hubungi Mursyid Al-Haramain, insyaAllah kita boleh uruskan akikah saudara-saudari yang dah dewasa itu. Terima kasih Ustaz. Jadi apakah pakej ibadah akikah yang ditawarkan dan apakah kaedahnya yang dibawakan oleh Mursyid Al-Haramain? Silakan. Baik, antara pakej popular yang ditawarkan di Mursyid Al-Haramain adalah dua. Pertama, pakej kita sembelih di Mekah, kita buat pada hari Jumaat. Kita pilih hari yang berkat. Ini harganya 499. Akikah di Mekah dengan kambing dan kita bagi hadiah rehal, kayu eksklusif. Dan ada satu lagi pakej, sembelih secara harian. Ini tidak mesti buat hari Jumaat. Dan ini RM450. Kita bagi kambing, kita sembelih kambing dan kita bagi orang Mekah makan dan kita sediakan sijil kayu eksklusif. Dan pelaksanaan untuk pakej harian tidak mesti dilaksanakan pada hari Jumaat. Tapi kalau pakej Jumaat, itu memang ditawarkan disembelih pada hari Jumaat. Jadi ini hanya sebahagian saja daripada pakej yang kami tawarkan. Ada beberapa lagi pakej yang lain penonton boleh dapatkan dari website kami dengan hanya mengimbas QR code yang tertera di kaca TV sekarang, dan di laman web nanti para penonton boleh milih mana pakej yang dirasakan sesuai dengan keperluan kita. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ini. Semoga membawa barakah bukan saja untuk Mursyid Al-Haramain tapi untuk rakyat sejagat di Malaysia yang ingin menunaikan ibadah akikah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.